Assalamualaikum dan selamat malam kepada semua mak rempit dan juga bukan mak rempit. So meja kecai dia ni lain sikit sebab kita duduk dekat atas island. Apa tu island? Dapur masak, tempat island lah, island memasak. So sebelum ni meja kecai, background huru-hara. So kita dekat Ampang ni. Aku bawa barang ni khas daripada Jengka untuk di review dekat sini. So bagi lighting cantik sikit lah. So kamera ada dua angle, satu kat situ, satu kat situ. Aku tak dapat nak buat view daripada atas sebabnya aku tak cukup equipment. So secantiknya memang view daripada atas sebab aku nak unboxing benda ni. Tapi tak apa, aku akan tunjuk dekat angle situ untuk unboxing. Nak pegang tak knife lah kan. Okay, so kita sambung terus berkenaan Fueltech. Okay, so nak terang dulu ke nak buka barang dulu? Aku rasa better buka barang dulu kot. Okay, so aku ada review aku kat sini, senang. Aku dah buat note sikit tadi. So bila ada note, senang aku nak kitai sekejap lagi. Okay, so macam korang sedia tahu, aku dah lama nak berangan ke Fueltech ni. So apa yang ada dekat depan korang ni adalah Fueltech 550. So macam video sebelum ni, aku dah tunjuk pasal Fueltech 450, 550, 600. First kali yang paling cheapest, yang paling murah 450. Atas sikit daripada dia 500 Lite. Okay, dia macam function sama tapi dia tak ada screen. So tu nama dia 500 Lite ataupun 550 Lite tak silap. Yang depan core ni 550. So yang Ain punya tu 600. So FT 450, FT 500 Lite tanpa screen. FT 550 ada screen. FT 600 super advanced. Okay, nak cerita perbandingan terus tak boleh kot. Kita unboxing dulu. Okay, so first kita buka. So angle kamera kat sana lah. Okay, kita buka. So dia bagi manual. Dia macam manual book lah. Sekejap bukan. So ni katalog apa yang dia jual dalam website dia. So macam biasa dia hantar katalog. Lepas kita dah beli ECU, mesti dia racun untuk beli injector, untuk beli dia punya ignition, macam-macam kan. So ni katalog dia. Kalau tengok dalam ni, katalog dia, produk-produk dia. FT 600 depan sekali, mesti dia suruh beli yang paling mahal mat. Okay, harga FT 600 lebih kurang 10,000 duit Malaysia. Okay, untuk aku dalam 7,000 lebih. Okay, untuk ni FT 550 aku punya. Tadi Ain punya. So yang aku cakap FT 500, yang ni oh bukan, ini FT 450. Dia ada satu yang light. Sekejap. 550 light. Maafkan saya. Okay, so ni adalah Fueltech 550 light. Dia tak ada touch screen tapi dia punya function dalam sama je dengan FT 550 aku ni. Membezakan dia hanya tak ada touch screen. So bila tak ada touch screen, memang kena setting komputer direct lah. So kalau macam aku tu boleh setting sikit-sikit dalam Fueltech ni. Okay, so dia buat memang mostly guna untuk dragster ECU ni. Okay, sebenarnya dia ECU bukan dashboard sahaja. So manual, spek-spek 450, spek light. Dia tunjuklah spek-spek. Apa beza, apa advantage dia. Okay, katalog jual barang dia. Dalam ni adalah dia punya shift knob, gear komputer nano, apa yang ada dalam dia punya website ada dalam ni. Katalog pembelian barang. Okay, kedua dia bagi manual book. Dalam manual book ni, cara kau pasang harness. Okay, by the way, beli ECU ni memang 78,000. Tapi harness nak kena custom. Tak boleh pakai PMP macam ECU Link G4 plug-in. Tak boleh. Kita kena pakai harness. Bila kata harness, upah harness 1,000 ke 2,000. Tengok material wire yang kau pakai lah. So kalau kau pakai wire mahal, mahal lah dia. Okay, harness ni kabel daripada ECU nak keluar pergi ke engine, nak masuk ke wiring kereta. So itu kita panggil harness. Okay, maksudnya orang kata wiring custom lah. Jarang lah harness tak sorok. Harness dah confirm dia sorok. Okay, so manual macam mana nak pasang pin, pin output, function pin, nak setting Fueltech ada semua dalam ni. Nak tuning pun ada dalam ni. Okay, so dalam ni dia ada tunjuk semua lah. So ni manual book dia bagi sekali. Okay, ni kalau korang nak buat apa, nak buat nak buat
3D print, nak buat dia punya tapak belakang tu, boleh pakai design yang dia bagi ni. Dia dah bagi design, korang just hantar dekat orang yang buat je. Okay. Macam-macam, dalam ni banyak. Buku dia tebal, ada lebih kurang 150 page lebih kurang untuk manual book. So, buka kotak dia, welcome, FUTech, welcome. Selamat datang ke neraka Jahanam. Maksud dia. Okay, so dia bagi stiker FUTech. Kau nak tampal kat mana? Steering. Kau nak tampal dekat body kereta? Ambil, silakan. Nak tampal kat cermin? Silakan. Tapi kalau macam aku, tak tampal lah kot. Sebab aku tak disponsor oleh FUTech. So kalau FUTech sponsor barang-barang kereta aku, baru aku tampal stiker dia. Okay. Dia dah sponsor aku dekat RM20,000, RM30,000. Abang tepek stiker demo. Mana tahu orang Malaysia pertama dapat sponsor daripada FUTech dekat arena. Mana tahu rezeki. Okay. So stiker. Nak kena review ke? Tak payah. Okay. So kita pergi ke seterusnya. ECU. Packaging dia super nice. Okay. Tengok ada damper. Tak nak ECU rosak lah. So kita boleh bawa keluar ECU. So ni ECU dia. Ni ECU, ini dash meter. Special biasa ECU tak ada dash meter. Kalau macam Link, kena pakai AIM punya dash meter. Link harga RM3,500, RM4,000. Beli pula AIM dash meter tu RM4,000 lagi. Kat situ dah habis RM8,000. Ni kita beli FUTech walaupun 450 dah ada dash meter. Okey, inilah meter, inilah ECU. So kalau macam kalau macam Link dengan AIM dash meter tu, kau cabut meter, ECU still ada. Tapi yang ni kau cabut meter, cabutlah, hilanglah ECU. So ini ECU, inilah meter. So that's why aku minat dia ni. Kalau aku nak pergi mall lah, aku cabut wire, aku simpan dalam poket. Saiz dia kecil. Kalau dia bawa kotak-kotak sekali. So ni aku nak pergi PV ke, nak pergi Suria ke, mana tahu nak tinggal kereta kat dalam, cabut meter ni, settle. Okay, FUTech. So barang dalam ni kita biar dulu. Itu aku dah buat video review tapi lebih kurang. Ni kita fokus sikit. Okay, so kalau kita tengok daripada segi luaran lah, dia dah settle bagi kain. Okay, kain ni memang dapat sekali FUTech. So kalau kau tinggal kereta malas nak cabut ECU ke, kau tutup lah kain ni. Jadi orang tengok daripada luar macam, benda apa tu? Oh, tak ada apa. Tapi bila buka nampak sangat belanja. So dia bagi kain. Dia dapat sekali lah. So untuk untuk ECU FT550 ni besar ni je, besar telapak tangan. Kalau tengok daripada iPhone XS, iPhone 11s, rasa besar dia lagi sikit, besar sikit je. Kalau iPhone 12 Pro Max aku tu nampak lebih kurang. Itulah saiz sebenar dia. Okey, so untuk FT550, body dia plastik. Okey. Body dia plastik. Untuk FT550, body plastik, warna hitam. Okey, inilah dia punya surface depan. Kalau kita tengok tepi, dia ada seal. Okey, seal warna merah. Okey, seal warna merah ni dia menggunakan waterproof dengan rate IP67. Apa yang dimaksudkan 67 insert? Okey. 6 untuk dust, 7 untuk waterproof. Okey, waterproof ni dia punya ketahanan air dia boleh pergi daripada 15 cm ke 30 cm. Bila kita kata benda ni waterproof, dia boleh masuk air dalam 15 cm je. Tak banyak. So benda ni bukan dicipta untuk masuk air. Benda ni dicipta hanyalah untuk waterproof. Okey, bila kata waterproof, dia menggunakan spek marine IP67. So itu spek dia. Okey, seal rate seal ni. 67, 6 untuk habuk, 7 untuk waterproof, 15 cm ke 30 cm. So inilah dia rate seal. Kemudian kita tengok bahagian belakang. So dekat sini untuk FT550 dia ada A dan B. Sama juga 450 pun ada, 600 pun ada. A dan B. Satu in, satu out. Satu input, satu output. Okey, untuk FT550 dia lagi sikit berbanding ni. Okey, so untuk FT550 ni ada 14 input dan juga 24 output. Okey.
sekiranya dia FT450 bawah sikit daripada dia, dia punya input dan output lagi rendah berbanding FT550. Okey, untuk FT600 dia punya input dan output lagi banyak pin dia. Okey, macam FT650 untuk output dia ada 68 pin. Untuk input dia ada 20. So FT50 ada 14, 550 ada 14, dia ada 12 dia punya input. Output pun berbeza lah. So soket untuk FT450, 550 dan juga 650 dia punya soket tak sama. Okey, 450, 550, 600. Soket belakang ni tak sama. Okey. So untuk bahagian soket ni pula, kalau kita boleh tengok, kita boleh pakai automotive connector je. Kita just cari connector yang sama. Tak payah nak beli direct daripada Futek pun boleh, nak beli direct daripada Futek pun boleh. Kalau kita tengok soket FT550 ni dengan FT600, dia punya soket lain. Nampak? So kalau tengok dia punya ni pun dia ada soket untuk FT600 pun dia ada waterproof. Maksudnya elak daripada kena air lah. Okay. So dekat sini kita tengok ada mount screw. Untuk screw lah dia ada 4 biji. So kalau kita nak ikat dia ada bagi dalam kotak ni, dia dapat sekali dengan dia punya tapak. Sekejap. Dia bagi screw untuk ikat lah. Okay. Kemudian dia bagi tapak. Tapak ni pun plastik je. Okay, so dia just masuk macam ni. Dia sangkut. Dia masuk sangkut macam ni. So bila kita nak cabut, kita angkat je. Okay. Inilah dia tapak yang dia bagi sekali. Okay, so kita just masuk, sangkut, sap. Nak cabut balik, angkat, buka, cabut pin. Settle. Okay. So macam kita boleh tengok kat belakang ni, dia ada input dan output. Lepas tu kemudian dia ada USB, okay, USB mini port 1.0, mini port untuk pergi ke laptop. Nak tuning kereta ni tak perlu pakai wire macam link. Link dia punya soket pelik kan. Dia ada insert gambar. Okay, ni issue link punya soket nak masuk tuning. Kalau untuk Futek ni senang je. Korang tertinggal wire pun korang boleh cari siapa ada laptop, boleh ambil dia punya USB port. USB mini, bukan USB saja, USB mini. Okey, simple je macam tu je. Kemudian dekat sini kita ada nampak 4 map sensor. Map sensor tak silap aku lebih kurang 8 bar. Tak silap aku, nanti aku tengok balik berapa dia punya sensor maximum bar dia. Kalau macam link issue ada 4 bar. Okey, so belakang ni ada map sensor punya lubang, dia bagi juga pipe. Okey, dalam kotak ni dia bagi pipe. Okey, USB pun dia ada bagi. Ni kabel USB dia bagi. Okay, lepas tu pipe PVC. Dia tak macam pipe Senko. Pipe PVC ni dia tak, orang kata dia tak mudah reput, satu. Kemudian dia tak mudah kembang. So bacaan map sensor ni lagi nice lah. Kita just plug in macam tu je. Nampak? Memang ngam-ngam nice. Okay. Tak sabar rasanya nak hidupkan kat arena ni. Tapi tak tahu bila mat. Dia dah masuk, payah pula nak cabut. Huyo. Nampak biasa je buntut dia. Tapi nak cabut macam sial. Okay, dia bagi kabel sekali. So ni lah dia. Okay, so kalau kita bezakan bahagian depan ni FT550 dengan FT600, beza dia untuk FT600 kita tunjuk gambar lah, kita ada barang. FT600 kalau korang boleh tengok, dia ada indicator light. Dia ada sampai 10 indicator light untuk masuk gear. Dia macam RPM lah. So bila dia dah masuk menyala, sebenarnya benda ni kau boleh setting RPM 6 kau nak menyala pun boleh. Sebab dia dah boleh adjust semua kan. Okay, so ni untuk shift light. Dia ada video gear hijau, gear perfect tu lah. Ni lah dia, indicate apa, shift light nama dia. Okay, so yang ni LED ni 4 biji ni untuk apa-apa status. Okay, sekiranya 4 biji LED ni kau setting untuk check engine menyala berkelip, kau boleh buat. Kalau kau kata yang ni untuk signal, kau boleh hidupkan. Untuk FT600 untuk FT600 lah, FT550 indikator pun tak ada sebab dia murah. Okay, ni 7-8 ribu. Yang ni 10 ke 11 ribu.
Boleh tengok lah beza dia, harga dia sangat gila Okay, so screen size lebih kurang dalam 4.3 inci. Screen size body dia ni lebih kurang iPhone 12 Pro body dia, tapi iPhone 12 Pro panjang sikit, dia ke sini sikit, tapi untuk FT ni dia kecil sikit. Screen dia 4.3 inci, 4.3 inci, kecil je. Okay, kalau tanya aku lah, apa yang kau suka dengan ViewTech ni? First kali macam mana aku boleh nak beli ViewTech ni, sebab aku cakap dekat Ain, aku nak pakai dash meter. Okay, dash meter AIM insert. Okay, dash meter ni aku ingat nak beli sebab aku dah pakai issue Link. Okay, issue sebelum ni lah, issue Link G4 Plus. So aku pun buka survey harga untuk dash meter AIM tu sahaja. Harga dia, tapi dia besar sikit harga dia RM4,500. Kan gila tu. Nasib baik aku beli ECU sekali dengan dash meter. Inilah dia barangnya. Okay, satu lagi, untuk AIM tu dia tak boleh touch screen. Kita tak boleh nak setting dekat situ. Kita nak lebihkan minyak, kita nak lebihkan api sikit, dekat situ tak boleh setting AIM dengan Link, tak boleh. Tapi untuk ViewTech, kalau kita nak touch up sikit-sikit, kita just tekan button kat sini je, kira dah touch up. Nak tukar mode pun tak perlu mati enjin. Tengah drive nak tukar mode, tekan je, mode bertukar. Okay, untuk mode jalan ke, nak mode race ke, tak perlu mati enjin, buka balik tak payah, dia akan set sendiri. Dia akan tukar mode sendiri untuk 550. Untuk 450, Ain cakap nak kena mati enjin, buka balik, baru dia tukar mode. Untuk 550 dengan 600 tak perlu. Kalau mungkin cakap, alah kalau macam tu tak payahlah cucuk laptop. Tak. Untuk Sharp, kita kena setting pakai laptop lah. Tapi untuk kita macam, dekat sini ada kurang sikit lah, kita touch up dekat screen je, tak perlu nak cucuk laptop. Tapi untuk Sharp, betul-betul Sharp, kita kena cucuk dengan laptop. So nak cucuk dengan laptop hanya USB mini. Simple as that. Okay, tak perlu nak wire G4 insert. Aku benci wire ni. Kalau hilang wire ni, dah tak boleh nak connect dengan laptop kan. Okay, ECU ni asal dia dibuat di Brazil dan juga dia target pada pengguna USA, dragster lah. So asal dia daripada Brazil. Inilah ECU ViewTech. Okay, so cukup lengkap kot. Aku tak nak beli meter DeFi adik-beradik penuh atas dashboard tu, aku tak minat. Sebab tu aku pilih ni. Sebab dalam ni kita boleh setting apa yang kita nak ada dalam ni. Oil press, ECT, engine cool temperature. By the way, water temp. Sama lah ECT. Water temp pun boleh. Boost meter dalam ni. Dalam ni ada juga GeForce. Untuk 450 tak ada GeForce. GeForce ni yang kat GoPro tu. Kalau kita starting, kita perasan GeForce ke belakang. Bila dah stable, GeForce duduk center. Ke belakang, GeForce ke belakang. GeForce. Okay, dekat sini kita boleh setting. Dekat sini juga boleh start dengan mati engine. Video sebelum ni aku dah tunjuk kan. So, apa lagi? Banyak. Bagi aku dah cukup lengkap dekat sini. Boost meter boleh letak dalam ni. Satu lagi, kenapa kau tak ambil FT450 je? Kalau kita ambil FT450, ECU tu tak boleh jalan TPS, Throttle Position Center. 450 dia tak boleh jalan E-throttle body. Aku tak nak kereta, kalau boleh arena aku nak buat lepas ni, dia tak pakai kabel lah. Daripada kaki pergi ke throttle body tak pakai kabel. So kalau boleh aku nak dia pakai apa? Dia pakai electronic throttle body macam kereta baru sekarang ni. Okey, untuk kereta, kalau kita dah pakai throttle body tu, electronic throttle body, kita tak perlu pakai pedal response. Tengah orang pakai pedal response kan untuk respon agresif kan dia punya throttle elektronik tu. Tapi untuk kita dalam ni, kita nak agresif ke, kita nak dia lembut ke, dalam ni je. Tak perlu nak pakai sensor pedal response. Sebabnya dalam ni dah cukup built in. Tak perlu spend banyak duit dah kat sini. InsyaAllah ni barang last lah beli yang termahal sekali. Tapi mana tahu ada rezeki. Ada yang lagi best ke, tak tahu lah. Okay, sekejap. Kita cuba hidupkan dia.
drop it like that. Ada ruginya klik tombol subscribe guys.